Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Bani dan Banat? Muallimah harap semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam mata pelajaran sirah bersama dengan Muallimah Adilah. Baik, jom kita teruskan. Baik, kita akan masuk pelajaran yang pertama, iaitu Sirah Rasulullah SAW. Unit yang pertama iaitu tajuk mengenai Perang Khandaq. Banin dan Banat boleh gunakan buku teks sirah sebagai rujukan kamu sepanjang kamu menonton video Muallimah. Boleh buka buku teks muka surat 2, 3, 4 dan 5. InsyaAllah, di akhir pelajaran ini, kamu dapat mengetahui latar belakang peperangan Khandaq, peristiwa menggali parit, sekitar peperangan, keputusan perang dan akhir sekali ialah pengajaran. Kita teruskan dengan latar belakang peperangan Khandaq. Nama perang iaitu Khandaq atau Ahzab. Khandaq bermaksud parit, Ahzab bermaksud tentera bersekutu, iaitu gabungan antara kaum Yahudi dan musyrik. Baik, nama Khandaq iaitu nama pertempuran diambil sebenar perkataan Khandaq merujuk kepada parit yang digali oleh orang Islam semasa persiapan peperangan, manakala Ahzab diambil dalam surah Al-Ahzab yang bermaksud gabungan, di mana menggambarkan gabungan di antara orang musyrik dan Yahudi menentang Islam. Baik, jom kita lihat di mana terletaknya peperangan Ahzab atau Khandaq. Baik, seperti yang kamu lihat, di sini ialah kawasan berlakunya peperangan Ahzab, iaitu terletak di Madinah. Baik, seterusnya, gambar yang seterusnya ini ialah Masjid Salman Al-Farisi, di mana di sini juga ialah tapak pertempuran Ahzab, iaitu terletak di Madinah juga. Baik, Muallimah akan ceritakan dengan lebih terperinci mengenai latar belakang peperangan. Baik, kamu boleh lihat pada muka surat 2. Baik, tarikh berlakunya peperangan iaitu berlaku pada 15 Syawal tahun ke-5 Hijrah. Tempat berlakunya peperangan Ahzab ini terletak di Madinah. Punca berlakunya peperangan ini ialah disebabkan oleh hasutan kaum Yahudi, iaitu Bani Nadir, yang berpakat dengan kaum Quraisy Makkah untuk menentang orang Islam di Madinah. Baik, kaum Yahudi Bani Nadir tidak berpuas hati selepas diusir dari Madinah kerana mengkhianati perjanjian damai, iaitu Piagam Madinah. Baik, ketua yang terlibat dalam peperangan Ahzab, di mana ketua tentera Islam iaitu Nabi Muhammad SAW, manakala tentera kafir diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Bilangan tentera Islam seramai 3,000 orang, manakala tentera kafir seramai 10,000 orang yang terlibat dalam peperangan Ahzab. Kita akan lihat peristiwa menggali parit. Banin dan Banat boleh rujuk pada muka surat 3. Cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Tujuan menggali parit ialah untuk menjadikan sebagai kubu pertahanan. Cadangan Rasulullah SAW menggali parit hanya di sebelah utara sahaja kerana bahagian lain terlindung oleh bukit bukau.
Peristiwa yang berlaku sepanjang menggali parit, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat menggali parit, mengangkut dan membuang tanah serta memecahkan batu. Nabi Muhammad SAW dikurniakan mukjizat, antaranya menghancurkan batu keras yang sukar dipecahkan oleh tentera Islam hanya dengan 3 kali pukulan. Seekor kambing dan sedikit gandum cukup untuk dimakan oleh seluruh kaum Muhajirin dan Ansar. Kita akan lihat sekitar peperangan. Bani dan Banat boleh rujuk pada muka surat 4. Umat Islam dikepung selama sebulan. Peperangan bermula apabila beberapa pahlawan berkuda musuh telah berjaya melepasi parit di salah satu bahagian yang sempit. Musuh datang dari setiap penjuru dan mengepung tentera Islam. Pada saat genting ini datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya iaitu Nu'man bin Mas'ud, iaitu seorang tentera musuh telah mengisytiharkan keislaman di hadapan Rasulullah SAW tanpa diketahui tentera Quraisy. Nu'man bin Mas'ud telah memecah belahkan pihak musuh sehingga Yahudi dan kaum Quraisy bergaduh sesama sendiri. Pihak musuh juga telah ditimpa masalah bencana alam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar angin kencang dan ribut taufan pada malam yang teramat sejuk hingga menyebabkan kemah runtuh dan perkakasan mereka bertaburan, dan akhirnya Abu Sufyan dan tentera-tenteranya berundur pada malam itu juga. Keputusan peperangan. Bani dan Banat boleh rujuk pada muka surat 5. Kemenangan berpihak kepada orang Islam. Kaum muslimin yang telah syahid iaitu seramai 7 orang. Manakala kaum Quraisy tidak lagi berani menentang Islam. Kaum Quraisy yang telah terbunuh seramai 4 orang. Di sini Muallimah dapat simpulkan daripada peperangan-peperangan yang berlaku di mana kita lihat tentera Islam telah menggunakan kaedah-kaedah ataupun strategi yang luar biasa dalam menentang musuh-musuh mereka. Di mana kita lihat pada waktu peperangan Badar, kita lihat pihak Muslim telah mengepung perigi air dan menyekat pihak musuh daripada mendapatkan air. Manakala dalam perang Uhud pula, orang Islam menggunakan bukit bukau di sekitar Uhud dengan cara strategik. Dan dalam pertempuran kali ini, iaitu dalam perang Ahzab ini, di mana strategi yang digunakan oleh tentera Islam iaitu mereka menggali parit bagi memastikan pasukan berkuda musuh tidak berkesan. Ini antara strategi yang dilakukan oleh tentera-tentera Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir kita akan lihat pengajaran yang kita dapat daripada peperangan Ahzab atau Khandaq. Bani dan Banat boleh rujuk pada muka surat 5 juga. Baik, kita lihat yang pertama, kebijaksanaan kaum muslimin menyusun taktik peperangan dengan menggali parit merupakan cara yang amat berkesan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua sanggup menyumbang tenaga dan bekerjasama melakukan sesuatu pekerjaan bersama-sama orang yang berada di bawah pemimpinnya. Yang ketiga, kekuatan tentera-tentera Islam terbukti apabila sesiapa sahaja yang bermusuh dengan orang Islam pasti dapat ditumpaskan. Dan yang keempat, kegagalan pihak musuh telah meningkatkan lagi azam pihak Islam dalam menyebarkan dakwah Islamiah.
Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita mengenai Perang Ahzab atau Khandaq. Baik, di sini Muallimah nak simpulkan sedikit tentang peristiwa Perang Ahzab ni, di mana pengepungan berlaku di Madinah selama lebih kurang 1 bulan oleh suku-suku dalam kalangan kaum Yahudi dan musyrik. Di mana mereka melakukan pengepungan, dia mengepung tentera-tentera Islam dan Rasulullah SAW di Madinah. Baik, dan di sini kita boleh lihat juga dalam peperangan ni di mana Rasulullah SAW dan umat Islam, tentera-tentera Islam, membuat perancangan yang strategik untuk mencapai kejayaan. Di antaranya, dalam peperangan ini Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tentera-tentera Islam telah merancang untuk membina ataupun menggali parit. Ini ialah idea yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Baik, setakat itu dulu. Alhamdulillah, dah selesai dah peperangan Ahzab kita. Baik, terima kasih. Sebelum kita berhenti, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 3, 4, 5 dan 6. Kita akan bincang bersama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.